mulakan dengan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat rahimakumullah, kita pada pagi ini insya-Allah kita ambil satu ayat daripada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj, surah haji lah, ayat yang ke-18, iaitu cerita tentang satu prinsip, satu kaedah asas yang pokok yang mesti kita semua tanamkan dalam diri kita, yang mesti kita beringat dan sentiasa kita waspada, berhati-hati agar kita jangan sampai jadi orang yang dihina oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang panjang, tetapi kita nak ambil ujung tu sikit di penghujungnya. Tapi kita baca je daripada awal. Ayat 18, boleh buka gadget yang ada Quran, kita pekat-pekat tengok, sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Okey, ikut. Okey. 1 2 3 kita mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ikut. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء صدق الله العظيم. Satu ayat daripada surah Al-Hajj yang menarik untuk kita tadabburkan pada pagi ini, iaitu maksudnya, apakah kamu tidak mengetahui bahawa kepada Allah bersujud segala apa yang ada di langit, bumi, matahari, bulan, bintang, gunung ganang, pokok-pokok, binatang-binatang yang melata, dan sebahagian besar dari manusia. Dan banyak di antara manusia yang telah ditetapkan azab atasnya. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memuliakannya. Sesungguhnya Allah berbuat apa yang Dia kehendaki. Jadi yang kita nak berikan perhatian, nak highlightkan ialah wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Tidak, siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada siapa yang dapat memuliakannya. Jadi bila Allah Ta'ala hinakan seseorang, tiada siapa yang dapat boleh memuliakan lagi. Contohnya bila Allah SWT menghinakan seorang itu, dia bagi seorang itu dia buat benda-benda maksiat, benda jahat, last sekali dilemparkan ke dalam api neraka. Dilempar dan diletakkan di satu tempat yang hina namanya neraka. Siapa yang boleh keluar daripada neraka tu? Siapa yang boleh menyelamatkannya? Tiada siapa yang dapat boleh mengeluarkannya. Itu kemuncak kehinaan. Kita manusia hamba Allah ni, kemuncak hina ialah dilempar masuk dalam neraka. Kalau di atas dunia ni masuk penjara. Bila masuk penjara ni, hilanglah harga diri kita.
kita nanti jadi rendah diri, down, rasa lemah. Nak masuk masyarakat pun kita jadi malu. Tu di dunia Allah Ta'ala hina. Dan Allah SWT boleh hina kita juga dengan cara dia buka aib kita. Dengan membuka aib-aib kita tu, orang jadi pada kredit, puji menjadi keji. Tu cara dia. Kita hari ini Allah Ta'ala bagi kita dihormati, disanjungi sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Sebab tu jangan kita rasa kita mulia kerana kita. Tetapi sebenarnya kita mulia adalah kerana Allah. Allah yang melindungi, menutupi aib kita. Seorang pendakwah yang terkenal, yang berhebat, dia sebelum orang tahu keaiban dia, orang puji. Tapi setelah orang tahu keaiban dia, Allah buka aib dia yang dia tutup, yang dia sembunyi, tak boleh nak sembunyi juga, Allah Ta'ala dedahkan, maka bertukarlah pujian menjadi kejian. Yang tu yang kita tengok kadang-kadang, Masya Allah, di media sosial dan sebagainya. Kadang kita netizen ni pun dia laju sangat. Tak dan mahkamah nak jatuh hukum, mereka jatuh dah. Tak dan lagi bicara pun belum lagi, mereka dah jadi juru bicara dah. Dia scroll sana, dia scroll sini, dia cari sana, cari sini. Amboi, orang Malaysia kita ni tak ada kerja lain ke? Kau orang mereka pun sama juga. Kita tak tahulah. Dia cukup suka bab-bab yang gosip-gosip orang. Yang suka bagi orang kata buka aib-aib orang ni, dia seronok sangat. Padahal kita bukan seronok. Kita masa sedih, kita pun masih simpan lagi dalam hati kita. Tak kot, bukan kot. Ni tak, dia kerana nak jatuh terus. Sebab kita tak dengar dari tuan tubuh sendiri dan sebagainya. Jadi kita masih menyimpan dalam hati kita. Kita kata tak kot, tu fitnah lah kot. Tapi tak, netizen ni kadang-kadang Allah, siapa dia hakim mahkamah, siapa dia tahu dengan bukti-bukti yang sahih, cara mereka tu. Jadi itu kita ingatkan mereka, jangan suka sangat untuk berseronok dengan keaiban orang, sebab kita takut nanti Allah pula boleh buka keaiban kita pula. Jadi sebab itu ayat ini, kalau kita tengok di awalnya, Allah kata semua makhluk sujud kepada Allah. So maksud dia apa dia? Maksud dia nak mulia kena sujud. Jadi kita cari kemuliaan dengan apa yang Allah muliakan kita. Apa dia yang Allah Ta'ala muliakan kita? Sebab punca kenapa kita nak jadi mulia di sisi Allah ialah kita kena merendah diri kepada Allah. Dan di antara kemuncak rendah diri kita pada Allah ialah sujud. Itu disebut alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Sujud kepadanya segala apa yang ada di langit, segala apa yang ada di bumi, pokok-pokok, gunung, ganang, bulan, matahari, semua sujud ke Allah. Sebab sujud itulah cara dan jalan untuk kita menjadi mulia. Kita meletakkan dahi di tempat lantai kita pijak. Tetapi bukan untuk orang. Sujud kepada manusia, kepada hamba, hina. Sujud kepada Allah, mulia. Tetapi sujud kepada makhluk, kalaulah Allah suruh, macam Iblis, Allah suruh sujud ke Adam, itu mulia juga. Tapi Iblis tak faham. Iblis kata dia nak sujud ke Allah saja, ke Adam dia tak mau. Dia tak baca yang suruh tu siapa. Yang suruh tu Tuhan hang, pencipta hang, yang bagi ilmu ke hang. Iblis ni ilmu banyak. Dia menjadi profesor di kalangan malaikat di dalam syurga. Dia bukan malaikat, dia jin. Tapi dia ilmu ada. Malaikat kurang ilmu, Tuhan tak bagi ilmu sangat kat malaikat ni. Sebab malaikat dia makhluk pekerja, buruh. Dia bekerja. Kalau dia suruh, Allah Ta'ala suruh sujud, dia sujud. Dia bukan gaduh makan, minum, kencing, apa semua tak. Sakit pun tak. Dia makhluk, orang kata buruh. Allah Ta'ala paksa dia. Sebab dia ilmu kurang. Jadi mereka ni akan pergi menghadap Iblis, tanya. Iblis akan cerita. Sebab Iblis ni Allah bagi dia ilmu. Maka dia duduk dalam syurga lama.
Tapi dia silap faham. Dia tak mau sujud boleh-boleh ke Adam ni. Sebab dia duk ingat sujud ke makhluk tak boleh. Tapi dia lupa kata yang suruh tu siapa? Allah yang suruh. Sebab tu malaikat bila Allah suruh dia terus sujud. Iblis yang tak mau. Wa iz qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Malaikat semua menyembamkan diri sujud kepada Adam. Sebab malaikat kata dia ni makhluk yang tak ada fikir-fikir dah. Allah suruh terus on the spot. Boom, terus terjun. Tak ada cakap banyak dah. Tak ada tak ada dah. Tu malaikat, makhluk yang patuh. Lepas tu Allah sebut malaikat ni la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat ni makhluk yang tidak maksiat kepada Allah dan dia buat apa Tuhan perintah. Dua sekali Allah sebut. Tidak maksiat, tidak engkar apa Tuhan suruh dan dia buat apa yang Tuhan suruh. Tu dia dua penegasan. Satu, Allah kata dia la ya'sunallah, tidak berbuat maksiat kepada Allah di atas apa yang Allah perintahkan. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan dia ni malaikat ni yang kata malaikat ni segera melakukan apa yang diperintahkan. So bila iblis dia memilih jalan untuk hina diri dia. Sebab apa hina? Dia tidak melaksanakan perintah Allah. Jadi bermakna kita ni nak jadi mulia, kita kena ikut perintah Allah. Kita kena sujud. Sebab tu sujud ni satu-satunya rukun 2 kali kita buat dalam setiap rakaat. Rukun lain semua sekali ya. Tapi rukun sujud ni puan-puan sekalian 2 kali. Setiap rakaat 2 kali. Setiap rakaat 2 kali. Nak bagi tahu betapa besarnya kita nak mulia, kita nak jadi tinggi kedudukan kita di sisi Allah, mesti kita sujud. Merendah diri, Allah akan angkat diri kita ke mercu ketinggian, ke mercu kejayaan. Akhirnya dimuliakan kita dengan syurganya. Dimuliakan kita dengan masuk ke dalam rahmatnya dan redanya. Ni dia sebutkan tuan-tuan dalam kitab kita ini, bahawasanya nak mencapai kemuliaan mesti dengan apa yang telah Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Sebab tu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dia sebut kepada orang Arab ni, sebab kita ni satu minggu yang lalu ataupun 2 minggu, 3 minggu, dia heboh dengan aktiviti remaja-remaji muda-mudi kita menghina Islam. Dia kata dia hafal 15 juzuk, kemudian dia pergi londeh pakaian muslimah. Dia nak pakai pakaian cara orang kafir, cara pakaian tak ada etika, tak ada adab, tak ada akhlak. Bukan londeh pakai skirt, pakai bra saja. Ini perbuatan yang kononnya nak hina agama Allah. Tetapi sebenarnya kita nak sampai kat mereka yang nak buat kerja ni. Crack house apa pada? Tempat yang dikatakan berlaku lawak-lawak hina-hina agama ni. Crack house. Maka tuan-tuan, kita bagi tahu kat mereka supaya mereka insaf, ingat bahawasanya perbuatan mereka itu bukan menghina Allah, menghina Islam, menghina Rasul, tapi sebenarnya menghina diri mereka sendiri. Kerana mereka ini apabila buat tidak bertaubat dan terus melakukannya, mereka akan kena azab Allah Ta'ala dunia dan akhirat. Mereka akan mengundang bala daripada Allah. Allah Ta'ala boleh datangkan penghinaan kepada mereka di dunia dan di akhirat. Yang tu patutnya mereka takut dan mereka kena bimbang. Jangan duk buat kerja-kerja lagu tu. Jadi sebab itulah Ustaz ambil ayat ni untuk kita sama-sama tadabbur pada pagi ini. Maka dia kata, kita bila baca ayat ini, kita dapat satu kesimpulan, iaitu nak mencapai karamah, kemuliaan seorang insan, kemuliaan seorang hamba, ialah kita kena mentauhidkan Allah. Tauhid itulah yang akan menjadikan kita mulia. Sebab itulah bila insan mengucap
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia sudah menjadi mulia. Sebab apa dia sudah menjadi mulia? Sebab dia sudah ada sijil syahadah yang menjadikan dia tidak akan kekal di dalam neraka. Kalau dia jahat secara mana pun, tetapi kalimah ini dia pelihara, tauhid ini dia jaga, dia tidak syirik, dia tak akan masuk neraka selama-lamanya. Dia akan satu hari daripada hari dia akan masuk syurga. Setelah dia dihukum, setelah dia dipenjarakan dalam neraka Allah Ta'ala, habis saja tempoh dia, maka dia akan masuk syurga. Ini nilai tauhid. Bahkan dengan nilai tauhid ini, nilai mulianya syahadah ni, tuan-tuan dan puan-puan, jangan sekali-kali mudah-mudah kita nak rongkaikan kalimah ini. Kerana kalimah inilah yang menjadikan kita mulia di sisi Allah. Kita tidak menjadi sampah di dalam neraka. Kenapa? Silap-silap hari bulan, orang yang ada kalimah syahadah ni, dia tak masuk neraka langsung. Walaupun dia buat jahat, sebab dia boleh diselamatkan dengan syafaat. Syafaat Nabi, syafaat orang-orang soleh, syafaat ulama, syafaat orang-orang beriman, syafaat Quran, syafaat puasa. Semua itu boleh memberikan dia syafaat dan boleh menyelamatkan dia. Maka sebab itu, inilah dia yang paling mulia sekali. Kita patut semua kena pakat sedap. Bila kita dah jadi orang Islam, kita ada orang yang dah syahadah, kita orang yang ada kalimah la ilaha illallah, kita adalah orang yang akan dimuliakan Allah. Pasal apa yang duk hina? Cabaran Ustaz cakap di Glamari kemarin dulu. Dia pasal cakap tentang cabaran dakwah kepada umat Islam kita masa kini sendiri. Tera kita duk dakwah sama-sama, kita orang Islam ni pun berlaku penghinaan Islam daripada orang Islam. Tu tera kita duk dakwah kat depa tu. Ni belum bicara dakwah kepada non-Muslim, berdakwah kepada Muslim. Kemarin di SJ1 Ustaz cerita orang kafir yang masuk Islam, Yusuf Estes tu, padri yang mereka yang hardcore dalam Kristian, masuk Islam. Dia mau kepada Islam. Dia jadi pendakwah sekarang ni. Yusuf Estes ni contoh satu yang padri yang masuk Islam, yang buat kerja dakwah yang dia dapat daripada missionary Kristian dulu, dia guna balik untuk Islam. Ni yang bagus. Sedangkan kita orang Islam pula, kita duduk negeri kita negeri Islam, pemimpin kita Islam, kerajaan kita Melayu Islam, tapi episod menghina Islam ini masih berlaku di kalangan orang Islam. Bukan di kalangan non-Muslim, di kalangan orang Islam sendiri. Itulah yang kita kata sebagai satu yang memberikan kita satu, kita bila tengok tuan-tuan dia menjadi-jadi. Kan baru ni satu pula ada budak tu dipucungkan. Budak tu pasal tak apa nak betul tu cara dia. Piduk kata kat Nabi Muhammad, dia piduk kata kat Islam, dia piduk kata kat Allah Ta'ala. Kata ikut dan maki. Last sekali dia pergi belasah, dia tabuh dia. Nak tabuh pun tengoklah dulu betul tak betul orang tu. Kalau betul tak apalah ni, kalau dia tak betul nayarlah. Nah, sebab Allah Ta'ala pun tak ambil kira orang gila. Allah Ta'ala tak ambil kira dosa pahala dengan orang gila ni. Tambah kalau kita pergi duk tabuh dia, kita yang berdosa silap-silap, kita yang sabit kesalahan. Allah Ta'ala tulis dosa kita. Oh, semangat nak jaga agama aku no? Hampir tabuh hamba aku yang tak kurang waras. Yang tak waras. Kita pula ganti kena. Esok dia masuk syurga, hang masuk neraka. Pergi duk tabuh dia, tak tahu lah. Maka sebab itu kena tengok, kena tabayun, kena tengok rekod dia ni betul ke, gila ke, ada isim ke. Maka tuan-tuan kena jaga. Sebab hukum lain. Orang waras hina agama, hukum dia murtad. Hukum dia kita kena ajak dia balik, bertaubat, suruh dia. Kalau tak mau baru pancung. Bukan boleh pancung begitu saja. Sebab tu Ustaz dulu ada kami buat kuliah perbandingan agama di Insaniah dulu sebelum Ustaz pergi Mesir. Kami masuklah wat-wat ni, wat-wat Siam ni. Satu wat yang besar di Teluk Wanjah. Bulatan Teluk Wanjah lah, tak ada bulatan tu dia kecil-kecil. Dulu ada bulatan tu, ada
ada satu bulatan yang besar, di belah tu ada Wat Siam. Wat Siam ni orang panggil apa? Kuil Siam lah. Kami panggil Wat. Wat tu bahasa mereka kot. Dan kami pergi sebagai pelajar-pelajar Usuluddin. Kami pelajar Usuluddin. Kuliah teologi dia panggil. Maka pergi sana, padri dia, atau bukan padri, Sami lah. Sami dia tanya, siapa tak jawab? Ustaz jawab. Dia kata dalam agama kami tak ada paksaan. Kalau siapa yang nak keluar masuk Islam, kami tak bunuh. Tapi dia kata kami tahu daripada maklumat-maklumat yang kami dapat, kami dapati Islam dia paksa. Sebab ada hukum, hudud, dia kata orang yang keluar Islam, dia akan dibunuh, dipancung. Ustaz jawab, Ustaz kata itu last sekali pancung tu, bukan pancung terus. Setelah dikaunseling, setelah dipujuk, setelah dirayu, setelah diberikan hukuman dulu, penjara dulu, dia duk tak mau juga, setelah dia hujah dulu, kena datangkan kenapa dan mengapa kau nak keluar dari Islam ni, apa salah Islam ni, dia kena berhujah dulu. Oh, last sekali barulah dipancung tu. Bukan boleh bertindak sembrono. Islam bukan agama yang ganas. Yusuf Estes dulu, dia tak mau ke Islam pasal dia tak tahu Islam yang sebenar. Tapi bila dia berkawan dengan Muhammad Abdul Rahman, nanti Ustaz ada video dah tuan-tuan yang dibuat oleh kita, Arifin kita, online majlis ilmu, nanti tengok kisah padri yang masuk Islam. Itu Ustaz kisahkan seorang anak ulama masuk Kristian, adik Hamka kan. Banyak dah orang view dalam Facebook, 41,000 lebih lah. Sebab cerita tu mereka banyak yang tak tahu lagi. Cerita tentang adik Hamka yang murtad tu. Kita kisah di sini lah, cerita di sini. Baru program tahun bulan lepas yang kita cerita tu. Ni bulan ni Ustaz cerita pula tentang hidayah orang bagi kepada hardcore Kristian yang mengasas, yang buat church pertama di kawasan perumahan dia tu, Yusuf Estes dan keluarga ni. Tapi Allah pilih dia masuk Islam dan dia jadi pendakwah Islam yang mempunyai influencer, orang panggil apa, influence ni, yang boleh menarik ramai orang, follower. Baik. Jadi itu cerita dia tentang hina ni. Nak buat, kalau hampa cari hina, nak hina Allah, tak salah. Allah tak akan terhina, agama dia tak akan terhina. Yang kamu buat itu semualah yang akan menghina diri kamu sendiri. Biduk londeh Islam punya pakaian, tak mau, tak seronok duduk di bawah sistem Islam. Dia berasa nak duduk sistem lain yang lain daripada Islam. Allah Ta'ala sebut dah, aku tak heran. Sebab yang aku redha hanya cara hidup Islam. Inna dina indallah hil Islam. Maksudnya cara hidup yang Allah redha hanya sanya Islam. So dia tak puas hati, dia tak berasa redha, dia tak berasa senang dengan cara hidup Islam. Dia nak pergi cari cara hidup yang lain, cara pakaian yang lain. Silakan, Allah tak halang, Allah tak heran. Sebab makhluk-makhluk yang dia ada lain boleh patuh, makhluk-makhluk dia yang lain yang lebih besar, yang lebih power, matahari, bulan, bintang, boleh sujud kat dia. Mengapa kamu manusia yang kecil dan kerdil, yang lemah, tak boleh nak patuh kepada Allah Ta'ala? Kamu ni kuman pun kamu dah kalah. Kamu ni virus pun kamu dah kalah. Tak sedakkah benda-benda tu semua dalam jiwa dan dalam minda mereka? Mereka tak fikirkan benda tu. Kalau Allah hantar pergi corona, pergi kat mereka, pun dah terbalik tumbang masuk ICU, terkangkang. Nah, tu nak lawan Allah, nak hina Allah Ta'ala. Nah, dalam kita duduk pakai topeng ni pun dia berani. Kita duduk dalam keadaan takut. Dalam kita tuan-tuan duduk dalam keadaan tak bebas sangat lagi pun. Nah, baru bebas sikit, dia buat hina dah. Dia buat hina Allah Ta'ala, hina agama, hina Nabi. Maka tu kita kena faham. Nombor satu, Ustaz nak sampaikan, kita nak capai kemuliaan mesti dengan apa yang diajar oleh Allah. Apa yang disuruh oleh Allah, itulah yang menyebabkan kita mulia. Kita boleh buat apa Tuhan suruh, tu kita mulia. Kita boleh tinggal apa yang Tuhan larang, tu kita mulia. Faham yang tu? Kalau kita buat apa Tuhan larang, kita hina. Kita tinggal apa yang Tuhan suruh, kita hina. Sebab tu nombor satu poin
yang kita kena tanam dalam diri kita, dalam jiwa anak-anak pinak kita. Bagi tahu kat depa, anak-anakku sekalian, kita nak jadi mulia, kita kena buat apa Tuhan suruh, kita kena tinggal apa Tuhan larang, maka kita akan jadi mulia dunia dan akhirat. Tapi sebaliknya, kalau kamu memilih untuk ingkar apa yang Tuhan suruh, kamu tidak mau buat apa yang Tuhan suruh, tak mau tinggal apa Tuhan larang, bagi tahu kat depa, kita semua sedang menempa kehinaan di dunia dan di akhirat. Itu nombor satu. Dan apakah kerendahan, kehinaan yang paling rendah dan parah dalam hidup kita? Ialah bila kita menolak sujud, menolak untuk patuh dan taat kepada Allah. Itu poin nombor 2. Poin nombor 2, kehinaan, kerendahan yang paling parah, yang paling dahsyat, ialah kerendahan, kehinaan apabila kita meninggalkan kepatuhan dan ketaatan kita kepada Allah, atau disebutkan meninggalkan sujud kepada Allah. Kerana sujud itu adalah lambang manifestasi ketaatan kita, lambang manifestasi kepada kepatuhan kita kepada Allah. Itu dilambangkan dengan sujud. Bila sujud, kepala kita lebih rendah pada punggung kita. Itu sujud. Sebab itulah nikmat sujud ni. Nikmat sujud. Sebab tu Yusuf Estes yang masuk Islam tu, dia kata dia merasa begitu nikmat sekali bila dia dapat solat berjamaah. First time dia solat berjamaah di masjid di Amerika tu. Dia pas solat berjamaah, dia mai solat berjamaah sekali dengan kawan dia ni, Muhammad ni, dan dia tulis dia rasa itulah satu nikmat yang dia tidak pernah rasa sewaktu dia duduk dalam Kristian. Dia pun 54 tahun tuan-tuan duduk dalam Kristian. Hak dulu ni Abdul Wadud tu 54 tahun duduk dalam Islam. Convert di 54 jadi Kristian. Yang dia ni, Yusuf Estes ni, masuk Islam 54 tahun dia convert masuk Islam, sekitar tahun 90-an. 91 macam tu lah. Baik tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Tuhan buat tu pasal apa? Nak suruh kita ambil antibah. Tengok anak ulama tak mau Islam, Allah tarik. Padri hardcore, padri Kristian hardcore punya, Allah pilih untuk bagi Islam. Maknanya dia nak bagi tahu kat kita, nikmat besar tu di tangan dia. Nikmat hidayah itu tiada siapa boleh campur. Dia milik mutlak Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Dia boleh bagi hidayah pada siapa yang dia suka, dan dia boleh bagi sesat kepada siapa yang dia suka. Hak mutlak dia. Anak Nabi pun ada yang kafir. Anak Nabi Nuh, dia bukan ada ramai anak, 4 orang anak dia laki semua. Seorang kafir, Kan'an, milik dia. Bapa Nabi Ibrahim, bapa dia mati kafir, Azar. Walau dia seorang Nabi, tapi dia tak boleh masuk hidayah dalam bapa dia. Dia tak boleh nak pegang kepala pak dia supaya terima. Tak boleh, paksa. Tak boleh pegang kepala, masuk Islam pak. Tak boleh. Tak pun dia luku kepala pak dia, masuk Islam. Tak boleh. Dia hanya boleh terang. Hati Tuhan yang buka. Dia kata kat pak tak sembah berhala buat apa pak? Oi, berhala tu kali bagi manfaat apa kat kita. Tak boleh memiliki apa pun. Kita yang kena basuh dia, mandi dia. Kalau kita tampak dia, tengok cek pergi pecahkan berhala. Dia cakap cek ikut dia sopan santun. Bahasa Kedah, bahasa Melayu paling lembut Kedah. Sampai kasar pun Kedah juga. Dan bila dia lembut tu, pergi sampai cek tau. Cakap saya dah cek terus. Cek ni, cek pergi pecah, tengok berhala hak besar sekali tu. Saya tinggal. Dia besar, tapi dia tak boleh cover, tak boleh protect hak kecil-kecil tu. Dia biar tengok cek pergi pecah semua hak kecil-kecil tu. Dia tak boleh buat apa pun. Berdakwah kat ayah dia sampai teratur.
Cakap elok, lemah lembut, bukan bertengkar. Bukan dia tinggi suara, cakap elok macam Ustaz sebut tadi, cek. Tapi ayah dia haram tak terbuka hati. Tu kata hidayah milik Allah. Sebenarnya dia buat cerita ni kat kita, satu anak adik hamka, anak ulama, Allah boleh tarik hidayah. Dalam hidayah, dalam nikmat, ditarik nikmat itu. Yusuf Estes ni dalam sesat, dalam gelap, dalam syirik, Allah tarik dia dengan hidayah masuk. Tu Allah nak memuliakan seseorang, Allah nak hinakan seseorang. Buka mata kita, buka minda kita. Kita yang duduk dalam Islam elok-elok ni pasal apa? Duk kelupuk nak keluar, nak hina. Heran sungguh. Patutnya kita bersyukur, kita sujud syukur, kita sujud dan patuh kepada Allah SWT. Pelik-pelik hafal 15 Quran, dia kata tu mufti-mufti panggil nak test tengok betul tak hafal ni. Kau hendak bohong gebang saja, duk gebang gelembong orang kata duk bom saja, duk bohong saja. Betul ke hafal? Mai kita nak test tengok, suruh dia baca. Sekali sekut bukan apa, dia nak menghina tujuan dia. Tujuan hina memang dia akan dapat hina lah. Baik. Yang kedua, faham molek-molek bagi tahu kat depa puncak kerendahan, puncak kehinaan ialah apabila kita gagal untuk mentaati Allah SWT. Itu nombor 2. Nombor 3 kita ambil lagi. Poin-poin seterusnya ialah dalam konteks ini dia kata penjelasan yang kita dapat, siapa yang berhak mendapat azab. Tetapi kepada azab pula, iaitu ialah akibat daripada kita memilih untuk buat kerja yang hina, benda yang hina, iaitu tidak taat kepada Allah. Akibatnya ialah azab. Yang tu kita kena faham. Yang tu kita kena masuk dan sanubari hati kita supaya kita beriman. Aku ni bila pilih untuk buat benda-benda hina, ending perkara-perkara yang hina ni, kesudahan kepada perkara-perkara yang hina yang kita buat ialah azab. Yang Ustaz kata kemuncak penghinaan ialah api neraka, dilempak masuk di dalam api neraka. Maka itulah orang-orang yang menghinakan diri mereka sendiri, yang berbuat syirik, yang menentang agama Allah, yang menghina agama Allah, yang meremeh-remehkan hukum hakam Allah. Ingat, bila seseorang itu menghina dan meremeh dan mensia-siakan hukum hakam Allah yang Allah hantar mai dengan kebijaksanaan dia, bukan dia saja-saja suruh kita solat, bukan saja-saja dia suruh kita tutup aurat, semua yang dia suruh itu punya hikmah, kebijaksanaan, punya kebaikan, mempunyai tentuan yang memberi kesan yang impak, yang positif kepada kita. Macam solat, macam tengok kita tadi Kak Salwa beritahu, solat kita 5 waktu tu pun ada kaitan dengan makan. Solat ini makan jasmani, makanan rohani. Makan hak kita kena makan tu makan jasmani. So kesihatan roh 5 waktu kena jaga, tu roh kita sihat. Makan jasad kita nak sihat pun kena makan 5 kali tu. Makan time juga. Kalau solat dia ada waktu dia yang tertentu, maka makan pun ada waktu itu. Sebab Tuhan buat kita, dia yang tahu sistem kita. Jadi bila dengar Ustaz Kak Salwa sebut tadi tu, ya betul lah, dia tahu sistem. Sebab tu bukan saja-saja dia suruh kita sembahyang waktu zuhur, bukan saja-saja suruh kita sembahyang waktu subuh, bukan saja-saja suruh dia sembahyang kita sembahyang waktu asar, bukan saja-saja dia suruh kita sembahyang waktu maghrib, bukan saja-saja dia suruh kita sembahyang waktu isyak. Rupa-rupanya 5 waktu itu adalah 5 waktu dalam 24 jam yang berikan kita kebaikan untuk rohani dan pada masa yang sama jasmani kita juga. So makan waktu subuh, waktu 10 tu tak ada lah duha, tak ada apa nama makan kita, tak ada
waktu semayang waktu tu, tapi sunat ada semayang duha. Yang wajib tak ada. Jadi barangkali waktu pukul 10 tu pun dia sunat juga kot makan tu. Tu kita tak makan pun pukul 10. Nah. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah. Nah. Jadi 5, bukan saja-saja, sebab tu kita kena boh dalam minda kita. Bila kita buat benda-benda yang menghina ni, benda-benda yang menghina diri kita ni, kita kena fikir kesudahan kita ialah azab. Wa kasirun haqqa alaihi al-azab. Tengok ayat 18 tadi tu. Allah kata, dan banyak juga di kalangan hamba-hambaku yang aku telah tetapkan azab untuk mereka. Jadi sebab apa? Sebab diri mereka sendiri. Piduk cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Piduk cari pasal dengan agama Allah. Piduk cari pasal dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Piduk hina Nabi. Piduk kata ke Islam, piduk kata ke Allah Ta'ala. Mereka sedang mencari pasal untuk diri mereka sendiri kena sakit, kena azab oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Renungkanlah, dia kata, bagaimana ungkapan tentang azab ini diungkap dengan firman-Nya, wa man yuhinillah. Allah tak sebut wa man yu'azzibillah. Dan siapa yang diazab oleh Allah, tak. Tapi Allah Ta'ala sebut hina tu. Siapa yang dihina oleh Allah, maknanya Allah Ta'ala kata sakit tu ada kadang-kadang bukan hina. Sakit tu dia masih mulia, maka orang yang sakit mulia. Contohnya, selalu perumpamaan ini dibawa oleh satu ulama Indonesia. Dia kata sakit-sakit yang fizikal, jasmani ni tak hina. Kecil manis tak hina, sebab kita tak pergi neraka. Masuk neraka kenapa kecil manis? Sakit jantung bukan satu yang hina. Tak masuk neraka kerana sakit jantung. Tapi yang akan hina ni ialah sakit hati. Penyakit-penyakit hati. Kamu masuk penjara, masuk neraka pasal apa? Riak. Sakit hati. Itu penyakit hati, bukan penyakit jasmani. Kamu masuk neraka kenapa? Malaikat tanya. Kerana syirik. Itu penyakit hati. Kamu masuk neraka kenapa? Hina agama. Aku hina Tuhan, hina Allah, hina Rasul. Itu penyakit hati, bukan penyakit. Sebab penyakit fizikal Tuhan bagi. Penyakit hati itu kita buat sendiri. Kita cari pasal. Sebab itu penyakit-penyakit fizikal kita itu bukan hina, itu sakit saja, tetapi bukan hina. Sebab itu Allah tak guna perkataan wa man yu'azzibillah, tapi Allah guna wa man yuhinillah. Ada maksudnya, ada orang yang diazab oleh Allah, tetapi Allah tak hina dia. Macam orang kena kanser, orang kena sakit tu, sakit ni, penyakit jantung ni. Kita Profesor Dr. Kamil Abdul Majid, dia mengajar orang ustaz di Universiti Melaya. Meninggal tadi adik Dr. Mahmud Zuhdi. Dia pada adik profesor, ikut abang. Abang Profesor Dr. Mahmud Zuhdi bidang agama syariah, dia bidang usuluddin. Meninggal kalau umur 70, sakit kerat kaki, apa nama kecil manis. Tapi dia tak hina. Dia ulama, dia akan dimuliakan Allah. Kita yakin Allah Ta'ala akan muliakan dia. Dan dia tulis kitab berjamah, tinggal kat kita banyak ensiklopedia tokoh-tokoh Islam dia tulis. Dan salah satu cerita tokoh-tokoh Islam ada dalam rumah ustaz. Kitab dia tu, kitab dia membicarakan Hasan Al-Banna, tokoh-tokoh Islam yang lain. Nah, dia tulis. Maka tuan-tuan, dia sakit, dia terlantak tak lama lah lepas pada dia potong kaki dia tu, dia tunjuk dalam Facebook. Ustaz pun ikut. Kaki dia dah mula kena gangren, dia ambil gambar sebelum kena potong. Dia kata ni kaki ni doktor nak suruh potong lah, dia kata. Nah, relax ya. Tenang, tengok muka doktor kata tenang, relax. Pasal itu bukan hina. Itu bukan hina. Azab Allah Ta'ala bagi sakit di dunia ni, sakit fizikal ni, bukan hina. Yang Allah sebut, Allah tak sebut azab. Sebab ada yang dia bagi azab tetapi mulia. Nabi Ayub, dia bagi azab di dunia, sakit teruk. Nabi kita Muhammad pun nak mati sakit, tapi tidak hina. Yang kata hina ni ialah mereka-mereka yang akan dimasukkan ke dalam neraka kerana sakit hati, sakit roh. Sebab tu tak ada malaikat
tanya orang-orang masuk neraka ni, tak ada siapa pun yang masuk neraka kerana cimanih. Kencing orang betul. Hang masuk neraka pasal apa? Kencing orang. Tu betul, boleh masuk neraka sungguh. Memang layak dia masuk neraka. Pasal dia kencing orang. Kencing orang ni tipu orang, bohong. Suruh dia jaga negara, dia pergi rasuah. Tu memang layak masuk neraka. Pasal kencing orang. Khianat ni kencing orang. Arti dia kencing manis, no problem. Allah kata boleh masuk syurga. Tapi kencing orang tunggu sat. Tanya orang tu, hang kencing dia berapa ribu? Hang kencing dia berapa juta? Bagi pahala hang. Pahala habis, ambil dosa dia. Allah. Tu kalau seorang. Kalau semua rakyat Malaysia 32 juta, hang jenuh nak cari mana nak bagi kat kita pahala. Dia nak ambil tak mana pahala, tak pada dia ambil dosa kita. Nah ambil hang dosa kami, nah ambil hang dosa kami, nah ambil hang dosa kami. Tu dia, jangan duk sonok ni, kena baca ni. Bila Allah hina seseorang itu, bukan dia hina dengan sakit fizikal, tetapi dia hina dengan apabila kita tak rawat sakit hati. Orang duk tazkirah tak mau dengar, orang duk bagi nasihat tak mau dengar, duk buat buat pekak. Orang baca Quran, baca hadis, dia buat buat pekak juga. Siap hang pilih untuk menghina diri hang. Jadi Allah tak azab seseorang itu bukan kerana daripada Allah, tetapi daripada diri dia sendiri. Dia menempa satu kehinaan, satu penyakit yang akan dia kena dia azab di akhirat nanti. Apabila dia tak mau merawat sakit-sakit hati dia tu. Macam mereka yang buat kerja-kerja hina ni, kita sampaikan melalui media sosial, melalui media elektronik, media cetak. Pendakwah ingatkan mereka, jangan cik oi buat benda-benda lagu ni cik oi, takut Allah Ta'ala tu maha power, maha kuasa. Dia boleh buat kita anytime, dia boleh azab kita anytime. Jangan. Tu nasihat. Dia buat juga, berani juga, tunggu. Tak boleh buat apa kita hanya boleh bagi peringatan. Sedangkan diri dia itulah yang nak dengar ataupun nak engkar. Baik. Kemudian renungkan pula poin nombor 4 kita. Fama lahu min mukrim. Tu ayat ujung. Tiada siapa yang dapat memuliakan dia lagi. Tiada seorang pun yang dapat memuliakannya. Ingat ayat tu cukup takut tu. Bila Allah kata, bila dia hina seseorang, tiada siapa pun yang dapat memuliakan orang itu lagi. Sebab itulah syafaat Nabi-Nabi pun tak boleh masuk kepada orang yang Allah hina. Allah halang. Sebab tu dia kata dalam ayat surah Baqarah, ayat kursi, illa biizni. Man zallazi yashfa'u illa biizni. Siapa yang boleh beri syafaat melainkan dengan izin Allah. So bila orang itu dihina oleh Allah, Nabi pun tak boleh nak muliakan dia. Nabi pun tak boleh. Nabi yang dekat dengan Allah, kekasih Allah, dia nak guna kedudukan dia tu untuk nak selamatkan dia, tak boleh sebab dia kafir, sebab dia syirik. Macam Nabi Ibrahim pernah nak guna kedudukan dia sebagai Khalilullah, nak selamatkan ayah dia. Ni cerita Nabi Muhammad cerita kat kita yang akan berlaku di padang mahsyar. Bagaimana Ibrahim minta ke Allah, ya Allah, dulu di dunia aku doa kepadamu, jangan hina aku di akhirat, jangan hina, jangan duka citakan aku di akhirat, wala tukhzini yaumal qiyamah, wala tukhzina yaumal qiyamah. Tu kalau kita baca ramai kan, jangan hina kami, jangan rendahkan kami, jangan duka citakan kami di hari akhirat, di hari kiamat. Dia kata ke Allah, ya Allah, ni bapa aku dijauhkan dari aku, ini aku rasa terhina juga ni, aku rasa duka cita. Ya Allah, ni pak aku nak dijauhkan daripada aku, pak aku tak dijumpa. Ya Allah, bapa aku ni, ini satu benda yang menduka citakan aku. Ya Allah, tak bolehkah tolong? Allah jawab kat dia terang-terang. Allah kata, Ibrahim, aku telah tetapkan syurga haram kepada orang kafir. Allah jawab macam tu. Bila Allah jawab macam tu, Ibrahim pun faham, tak boleh aku nak bagi syafaat kat dia.
Walaupun aku kekasih Allah, tetapi aku tak boleh bagi syafaat kepada. Itu maksud dia. Fama lahu min mukrim. Tiada siapa anak kau Nabi ke? Kalau kamu kafir, kamu sendiri tak selamat diri kamu. Anak kamu duk ajak kamu masuk Islam. Hanifan muslimah. Jangan sembah patung berhala. Tapi kamu tak dengar. Kamu pergi sama-sama share dengan Namrud. Lempak anakmu masuk dalam api. Semua tu Tuhan ingat. Tuhan ingat ni. Pak hang yang campak hang dalam api. Dan Allah Ta'ala tak boleh bagi izin kepada Ibrahim. Walaupun dia sayang kat pak dia. Walaupun pak dia ni kafir. Dia nak cuba nak selamat, Allah tak izin. Itu maksud dia. Tiada siapa pun yang dapat memuliakan seseorang bila seorang itu telah diputuskan oleh Allah Ta'ala. Dia masuk neraka kerana kekafiran, kerana syirik, kerana tidak ada kalimah la ilaha illallah. Tak ada siapa boleh selamat. Tapi kalau ada la ilaha illallah, Allah kata sila tolong. Kalau lah Pak Ibrahim ni mengucap, ataupun Abu Talib, contoh mudah, Abu Talib, Pak saudara Nabi, dia mengucap, dia mengaku Nabi Muhammad sebagai Rasul, dia mengaku Allah sebagai Tuhan, Nabi Muhammad boleh selamat dia. Siksa kubur pun tak kena. Nabi boleh doa, Ya Allah tolong selamat Pak menakanku ni daripada kena siksa kubur. Ya Allah tolong selamat Pak menakanku ni daripada kena azab api neraka. Boleh, Tuhan boleh makbul. Tapi dia tak ada syahadah tu. Sebab tu kemuliaan nombor satu ialah tauhid. Syirik terhalang segala kemuliaan. Itu maksud dia tuan-tuan. Fama lahu min mukrim. Kerana kemuliaan adalah sebuah kata yang mencakup segala kebaikan dan sifat terpuji. Maksudnya tidak hanya sekadar memberi, akan tetapi ia adalah pemberian dari makna yang sempurna. Kerana sesungguhnya berbuat baik kepada orang lain merupakan kesempurnaan segala kebaikan. Sedangkan kemuliaan berarti banyaknya kebaikan dan kemudahan. Mulia ni maksudnya apa dia? Sempurna, kebaikan yang sempurna. Kalau baik biasa tu belum mulia lagi. Kita bagi sesuatu pemberian tetapi bagi dengan hina, bukan mulia. Tu dia dapat kebaikan tu, tetapi dengan memberi cara yang hina, kita pergi kutuk dia, pergi maki dia dulu, betul kita bagi, tu belum. Tetapi kalau kita kata mulia, itu sempurna tau. Kebaikan yang kita buat dengan sempurna, makna tak ada cacat celah lah. Lepas tu bila kita kata kita memberikan sesuatu dengan penuh hormat, dengan penuh rasa tinggi, rasa penghormatan kita, itu dipanggil pemberian yang mulia. Sebab pemberian ni ada dua, satu beri dengan hina, satu beri dengan mulia. So kebaikan yang sempurna ialah mulia perkataannya. Allah guna mulia, Allah tak guna baik. Sebab ada baik tetapi belum mulia. Tetapi mulia ni mesti baik lah. Mesti baik. Tidak semua mulia adalah baik, tetapi semua baik adalah mulia. Itu mantik ilmu logik. Ilmu logik akal. Kami mengaji dulu macam tu lah. Kita nak bagi faham sesuatu tu, dia akan buat takrif macam tu. Nak tahu mana lebih besar, mulia dengan baik mana lebih besar? Mulia lebih besar. Pasal apa? Semua baik adalah mulia, tidak semua mulia adalah baik. Jadi begitu. Contoh mana tahu Ustaz pun dah pening ni. Logik rasional. Dia ilmu mantik ni dia macam tu. Dia logik. Dia sebab tu ilmu mantik ni dia boleh reverse otak kita ni. Dia boleh benda yang tak baik tu dia boleh bagi jadi baik. Boleh jadi nampak baik tau. Cara dia hujah. Cara berhujah. Tu orang lawyer ni pak mantik lah. Baik. Maka tuan-tuan, sedangkan kemuliaan berarti banyaknya kebaikan. Tu mulia tu berimpun di bawahnya kebaikan-kebaikan, berimpun di bawahnya segala kepujian, terpuji. Sebab tu kita kata dalam bahasa kita mulia ni terpuji. Benda yang terpuji, benda yang orang tak ada nak komen, nak tik, nak kritik. Tak ada, dia buat dengan sempurna. Maka dalam poin yang ini maknanya ialah, dan sesuatu yang baik lagi terpuji disifati Allah dengan sifat mulia. Tu dia nak bagi tahu kat kita. Sesuatu yang baik lagi terpuji Allah sifatkan dengan sifat mulia.
Sebab tu orang yang mulia, orang dermawan dikatakan orang yang mulia. Orang yang pemurah itu orang yang mulia. Orang yang kedekut itu orang yang hina. Sebab setiap benda yang baik, yang terpuji, yang orang kredit, itulah benda yang mulia, perkara yang mulia. Sebab tu Allah Ta'ala mensifatkan perbuatan sujud, perbuatan taat, perbuatan kita patuh kepada sistem yang Allah Ta'ala sistemkan kita. Sibratallahi wa man ahsanu minallahi sibrah. Sibrah ni acuan Allah Ta'ala hantar mai kat kita. Kita guna acuan tu. Itulah acuan yang terbaik untuk kita. Mol yang terbaik. Mol ni benda acuan lah. Acuan yang terbaik untuk kita. So Islam itulah acuan kita. So Islam itulah yang akan dapat kredit pujian daripada Allah. Inna dina indallahil Islam. Wa man disebutkan wa man yabtaghi ghairal Islam, pi cari mol lain daripada Islam, falan yuqbala min, dia tidak akan diterima. Siapa buat cara hidup yang lain, Allah tak terima. Allah akan hina dia. Falan yuqbala min, Allah tak terima. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, di akhirat esok dia akan dihina, dia akan rugi. Bila hidup cara hidup lain, tak ada pahala. Kita menggayakan gaya hidup yang lain daripada Islam, tak ada pahala, berdosa. Tapi kalau kita menggayakan gaya hidup kita sepanjang kita diberikan nafas bernyawa di dalam bumi Allah ini, kita menjunjung sistem Islam, kita menjunjung acuan Islam tu, kita pakaikan pada diri kita, kita akan dapat pahala every second, every saat. Berpahala ni kita duduk ni pakaian ni tuan-tuan, pahala tu, pahala percuma berjalan setiap saat. Ni kita duduk dalam majlis ilmu pula, pahala setiap saat. Sampai Ustaz berhenti taman syurga ni. Lagi Ustaz bagi salah habis taman syurga ni, dia jadi dewan balik. Taman syurga kita ada had dah waktu. Taman syurga di Madinah tu tak ada had dah waktu, pergi masa mana pun taman syurga. Tapi kita ni bila ada kuliah ada taman syurga, tak ada kuliah tak ada taman syurga. Sebab taman syurga kita majlis ilmu, majlis zikir, tu saja. Maka tuan-tuan dan puan-puan sekalian, itulah beberapa poin yang kita dapat pada pertemuan kita pada pagi ini. Mudah-mudahan kita peganglah prinsip ni, iaitu siapa yang dihina oleh Allah, tiada siapa yang boleh memuliakannya lagi. Itu penghujung ayat dia. Jadi segala sifat-sifat terpuji yang Allah puji ialah sifat-sifat yang baik. Itu dipanggil mulia. Kita taat mulia, manakala kita engkar dan kita maksiat, itu adalah hina. Sebab tu perbuatan-perbuatan menghina Islam ini bukan hanya pada mereka yang memaki Nabi direct, tetapi mereka yang mengingkar hukum Allah pun adalah menghina agama sebenarnya. Dia tahu kata tutup aurat tu wajib, tapi dia tak tutup. Hang ni hina agama ni, kita boleh kata kat dia gitu. Sebab perbuatan hang ni menghina hukum Allah, meremehkan hukum Allah. Hang meremehkan Allah, hang menghina Allah. So Allah yang suruh, hang tak buat. Tahu tak kata Allah yang suruh ni? Tahu. Hang tahu tak bukan ustaz yang suruh, bukan mak yang suruh, bukan pak yang suruh, bukan pak mentua hang suruh. Tapi yang suruh ni Allah ni. Hang respect ke Allah tak? Syirik ke Allah tak? Tak. Pasal itu hang berani dedah aurat. Jadi kena faham begitu, baru dia ada touching dalam hati. Kalau Dr. Asyad dia touching poin-poin, ni ustaz nak touching hati-hati kita semua. Ni Dr. Hadi dia nak touching tuan-tuan. Nak touching hati kita, bagi rasa aku ni hina Allah ni, aku meremehkan suruhan Allah. Hai, nak hina Allah, aku yang akan terhina. Itulah yang kita nak bagi tahu. Kerana Allah tak akan terhina selama-lamanya, dia mulia selama-lamanya. Hang beredat kat dia kah, hang engkar kat dia kah, dia tetap mulia. Kita yang jadi masalah. Dengan kata-kata itu kita berhenti dekat tu dulu kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita di atas tadabbur ayat kita yang tak banyak, satu ayat saja, itu pun di penghujung ayat, iaitu wa man yuhinillahu fama lahu min mukrim. Mudah-mudahan beri manfaat kepada kita, menambah nilai iman kita
dan amal soleh kita, insya-Allah menjadi pemangkin dan motivasi untuk kita terus menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya dan mendambakan rahmat dan ridha-Nya, insya-Allah. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.